Okay, salam sejahtera. Saya mengucap kepada Puan Syafawati Nur Hafizah dan rakan-rakan sekalian. Saya Guhan anak lelaki Kantia. Nombor kad metrinya 01 DAD 20 F1025. Hai, nama saya Sarwis dari DAD 2A, nombor matrix 01 DAD 20F1015. Nama saya Jaidukan, anak lelaki P95. Nombor matrik saya adalah 01 DAD 20F100. Hai, nama saya Kawindas, anak lelaki Nageswaran. Nombor matrik saya adalah 01 DAD 20F1007. Hari ini kami ingin menerangkan tentang pakaian tradisional kaum Melayu. Yang pertamanya, baju tradisional Melayu merujuk kepada baju tradisional orang kaum Melayu, terutamanya baju Melayu dan baju kurung. Selain itu, ia juga termasuk baju kebaya, celana, kain sarung, samping dan selendang. Pakaian orang Melayu kini lahir daripada pertumbuhan dan perkembangan pakaian orang dahulu kala. Melalui proses ubah ansur, perabadan awal masyarakat di tempat itu sendiri serta pengaruh daripada pedagang India, China, Arab dan Eropah. Yang pertamanya, saya ingin menerangkan tentang baju Melayu. Baju Melayu ialah pakaian tradisional dan kebangsaan lelaki Melayu. Ada orang daripada Siam, Brunei, Singapura dengan Indonesia juga pakai baju Melayu. Baju Melayu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu baju kemeja lengan panjang dan seluar panjang, serta dilengkapi dengan samping dan sungkup. Baju Melayu terdapat dua garisan leher, iaitu telur belanga dan cekak musang yang akan diterangkan oleh Sarwis. Okey. Baju Melayu biasanya dipakai sebagai pakaian harian, terutama sekali untuk bersembahyang, ke pejabat, majlis formal dan sebagai pakaian adat. Minta maaf untuk mengganggu. Guhan, boleh tak saya tahu apakah jenis kain yang digunakan untuk dijahit baju Melayu? Kain sutera. Kain sutera saja ke? Atau ada lain? Ada kain lagi cotton. Cotton ke wool kain. Kapas, betul. Lepas tu baju Melayu juga merupakan pakaian rasmi Malaysia. Maksudnya cikgu-cikgu, orang yang bekerja di bawah kerajaan semua pakai baju Melayu sebagai baju rasmi. Lepas tu baju Melayu yang berwarna hitam dan kain songket hitam bersulam juga merupakan pakaian ras di kalangan raja-raja. Terutamanya seperti yang di Pertuan Agong masa sambutan Hari Keputeraan. Dan Malaysia juga membentangkan kelayakan mereka kepada ketua negeri yang asing. Diorang juga pakai baju hitam juga. Lepas tu baju Melayu yang berwarna putih dipakai oleh kerabat diraja Malaysia apabila berkabung lulus dari ahli keluarga diraja. Ada soalan tak? Ada Guhan. Guhan, adakah anda suka memakai baju Melayu? Saya suka. Sarwis, adakah anda suka memakai baju? Ya, saya pun suka. Saya ada tiga baju Melayu kat rumah. Pakai baju Melayu untuk perayaan hari raya ke ataupun dalam semua perayaan? Biasanya perayaan hari raya bila pergi ke rumah terbuka kawan. Masa perayaan di sekolah juga. Lepas tu ada juga hiasan kepala macam tanjak, pesta dan ikat kepala yang diikat mengikut darjat dan pangkat masing-masing. Puncak tanja yang dipanggil daun dihalakan ke sebelah kiri bagi rakyat biasa dan ke sebelah kanan atau duduk di tengah-tengah bagi
golongan bangsawan dan diraja. Manakala ekor tanja yang disebut pucuk pula perlu disimpan ke dalam bagi semua lapisan rakyat jelata, melainkan dua golongan sahaja iaitu raja termasuk ahli keluarga dan laksamana. Ada soalan? Ya, ada. Pucuk ni adalah lambang kuasa. Lepas tu ada jenis-jenis seluar. Seluar yang rekannya berbeza bagi orang lain. Contohnya golongan panglima dan pahlawan dan sebagainya gemar mengenakan seluar dari gaya gunting acik yang mempunyai buatan kekeh yang amat besar. Kelihatan seperti kain sarung. Manakala bagi orang-orang lain termasuk sultan, mereka hanya mengenakan seluar biasa dari gaya gunting Cina yang mempunyai buatan kekeh yang kecil. Ada soalan? Saya setuju dengan penerangan anda, Gurun, sebab saya pernah baca dalam sesuatu buku tentang pakaian tersebut. Okay. Lepas tu sampin pula. Perkataan sampin berasal daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apabila pakaian ini tersebar sampai ke Kepulauan Riau, ini tersebar, mereka mengelanya dengan perkataan sampin. Pemakaian sampin ni pula wajib bagi semua golongan di dalam istana. Tapi di luar istana, dia pilihan, optional sahaja. Bagi penduduk asal kawasan-kawasan tertentu, kebanyakan mereka mengenakan samping dengan cara berdagang dalam. Maksudnya, kain samping dipakai di bawah baju Melayu macam gaya orang Johor sekarang. Yang sampingnya masuk di dalam dan baju pakai di luar. Manakala yang berdagang dalam pula ataupun penduduk asal sesuatu tempat, dia pakai kain samping dengan dia selitkan baju dalam kain samping. Faham tak? Faham. Dengan anda, Bu. Saya pernah tahu. Maksudnya yang selit tu, yang takin dalam baju tu penduduk asal. Yang tak takin tu penduduk dari luar. So orang dahulu dia tengok je dia tahu siapa penduduk asal, siapa bukan penduduk asal. Itu je daripada saya. Sekian. Okey, terima kasih Guhan. So Guhan telah membincangkan tentang baju Melayu. Sekarang saya akan menerangkan secara lebih mendalam tentang dua cara jahitan leher baju yang paling prominent di Malaysia. Itu yang pertama, teluk belanga dan cekak musang. Okey, teluk belanga lebih dikenali di selatan Malaysia atau di negeri Johor dan Singapura. Teluk belanga mula-mula diperkenalkan di Teluk Belanga di Singapura dan tersebar luas sebagai ciri Johor khususnya pada abad ke-19. Seperti Guhan telah menerangkan tadi, Teluk Belanga lebih dikenali di negeri Johor kerana ia dimulakan di sana. Ia juga dikatakan sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Bahru. Seperti yang Guhan katakan tadi, cara jahitan Teluk Belanga lebih sesuai dipakai di luar samping kerana cara yang digunakan pada zaman dahulu kini telah dibawa ke sekarang dan cara itu masih digunakan sampai kini. Okey. Cara jahitan yang kedua ialah cekak musang. Cekak musang lebih prominent di tengah dan utara Malaysia seperti negeri Perak dan Kedah. Cekak musang pula dijahit seperti pakaian India, seperti jipar dan kurta, di mana penutup dan rumah butang akan bertindih
Istilah cekak musang ini berhubung secara langsung dengan pola lingkaran leher baju, tengkuk cekak tinggi atau leher tegak empang leher. Pengertian cekak musang merakamkan imej alami untuk leher baju yang bercekak tinggi berdiri 2.5 cm dari leher, melingkari leher. Baju ini mula dipakai di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar. Untuk baju Melayu cekak musang pula lebih sesuai dipakai di dalam samping kerana ia lebih menyelahkan cara jahitan baju tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sarwis, itu adalah penerangan yang cukup baik. Saya cuba keluarga Sarwis. Ya, Baju tersebut selesa dipakai ataupun rasa tidak selesa sebab baju kola akan mengganggukan leher kita dan kita akan rasa tidak selesa. Ada kadang-kadang baju yang adakah baju itu selesa dipakai? okey. Soalan yang sangat baik. Seperti yang dikatakan tadi, baju Melayu biasanya dijahit menggunakan kain sutera, silk ataupun cotton, kapas. So, seperti yang kita tahu, kita pakai baju kapas setiap hari. So kapas agak lembut. So bila dijahit seperti pola lingkaran di leher, saya rasa dia sangat selesa. Sebab kain sutera amat licin dan tidak panas dan kapas agak lembut. Terima kasih Sarwis. Selepas mendengar penerangan anda, saya rasa ingin membeli satu baju Melayu dan ingin memakai untuk perayaan Hari Raya. Terima kasih. Okey, bagus. Hari Raya dah amat dekat sekarang. Okay. Mungkin cadangan yang baik. So, Sarwis cakap cekak musang ni lagi, yang mana lagi okey, cekak musang ke telur belanga? Sebab saya rasa telur belanga lagi selesa daripada cekak musang sebab dia lagi selesa kan. Sebab dia tak cek. Saya rasa yang ini ikut kesesuaian orang. Cekak musang nampak lebih formal. Ya. Manakala teluk belanga agak casual atau seperti baju Melayu Pakai yang harian. boleh dipakai, yang boleh dipakai secara harian. Cekak musang pula seperti untuk perayaan atau majlis yang prominent, majlis penting. Sarwis suka yang mana? Saya lebih suka cekak musang. Kamu yang mana yang paling suka, yang anda gemar untuk memakai? Saya suka pakai yang cekak musang kerana ia akan lebih menyelahkan muka saya yang kaca ini. Macam mana dengan kamu? Ya, Kami suka pakai baju yang mana? Cekak musang ke ataupun telur belanga? saya lebih suka Teluk Belanga kerana saya dilahirkan di Johor dan saya diwarisi dengan darah yang penuh bersejarah yang dibawa oleh Sultan Abu Bakar sebenarnya Teluk Belanga ini. So, saya amat bangga dengan memakai baju Teluk Belanga inilah. Terima kasih kami. Okey, seterusnya saya ingin membuka penerangan saya tentang baju Melayu, baju kurung. So, baju kurung adalah pakaian yang paling popular di Malaysia. Ramai kaum wanita Melayu akan pakai baju kurung dalam sekolah, staf kerajaan dan lain-lain. Baju kurung ini sesuai untuk menjahit dengan kain slip ataupun cotton sebab dia akan lebih selesa untuk memakai seperti Sarwis mengatakan tadi. Selain itu, pakaian ini merupakan pakaian tradisional kaum wanita Melayu. Dan juga baju kurung ini adalah berasal dari negeri Johor.
seperti dikatakan oleh Sarwis, pakaian ini adalah diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Johor pada tahun 1866. Selain itu, cerita yang menyatakan bahawa baju kurung telah mewujudkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. So, baju kurung ni adalah dari dia ada dari adat 21 lebih. Selain itu, pakaian ini bukan saja dipakai oleh kaum wanita Melayu, pakaian ini boleh dipakai oleh semua kaum wanita dengan cara yang betul. Baju kurung ini adalah selesa dipakai dan longgar, labur ataupun panjang kerana ia menutupi aurat. So oleh itu, ramai kaum wanita gemar untuk memakai pakaian baju kurung tersebut. Selain daripada baju kurung, saya juga ingin menerangkan tentang baju riau. Baju riau dengan baju kurung adalah sama saja, tetapi dari segi potongannya adalah berbeza. Sebab baju riau berbelah ini seakan-akan sebagai kebaya pendek. So dia ada perbezaan dengan baju kurung. Selain itu, baju riau adalah berasal dari Pahang. Dan dari segi desain dan teka bentuknya ada perbezaannya, so kita boleh tahu yang mana satu baju kurung dengan baju riau. Itu saja dari saya. Ada tak apa-apa soalan yang ingin tanya tentang penerangan saya? Tiada, saya rasa. Sebab penerangan Jaiguhan adalah amat lengkap bagi kedua-dua jenis baju tersebut. Betul, saya setuju dengan Kavindas. Kavindas, adakah anda ingin menerangkan tentang baju tradisional kaum Melayu? Ya, terima kasih Jai untuk memberi saya peluang untuk bercakap. Okey, ya, saya Kavindas. Saya ingin menerangkan ingin menerangkan tentang baju kebaya pada hari ini. Baju kebaya ialah baju kebaya dikatakan berasal daripada kaum Cina yang datang ke Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Lama kelamaan, baju kebaya diterima oleh masyarakat tempatan di Kepulauan Melayu. Selain itu, terdapat juga fakta iaitu menurut Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Jawa, mereka mengatakan bahawa kebaya berasal daripada bahasa Arab Kaabah yang bererti pakaian dan diperkenalkan lewat bahasa Portugis ketika mendarat di Asia Tenggara. Mereka juga mengatakan bahawa kebaya diertikan sebagai jenis pakaian atasan iaitu blouse pertama yang dipakai wanita Indonesia pada kurun waktu abad ke-15 atau ke-16 Masihi. Selain itu, wanita di Johor dan Pahang memakai kebaya sebagai warisan daripada kerajaan Johor Riau. Biasanya orang wanita Johor akan memakai baju belah kebaya, manakala bagi wanita di Pahang kebanyakannya akan memakai kebaya Riau yang seperti yang diterangkan oleh Jaiguhan sebentar tadi. Okey, seterusnya baju kebaya kemudiannya dijadikan pakaian rasmi pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat pelbagai jenis baju kebaya yang dapat disenaraikan, iaitu seperti kebaya nyonya, iaitu diciptakan oleh orang-orang peranakan daripada negeri Melaka. Selain itu, kebaya ceti, iaitu kebaya yang dipakai oleh kaum India Ceti pada tahun dulu-dulu. Selain itu, terdapat juga kebaya songket yang diperbuat daripada kain songket dan juga kebaya Saloma yang diperkenalkan oleh Biduanita Puan Sri Saloma yang juga dianggap sebagai pencipta atau pencetus trend
pada zaman 1950-an dan ke atas. Okey. Seterusnya saya juga ingin menerangkan mengenai baju kebarung. Baju kebarung ini adalah merupakan gabungan singkatan perkataan daripada baju kebaya dan juga baju kurung. Baju kebarung ini mempunyai bentuk daripada baju kebaya dan juga saiznya boleh dipilih oleh dengan baju kurung. Seorang wanita tak payah beli baju kebarung ini dengan pergi try di situ. Mereka boleh ambil saiz baju kurung mereka dan terus pergi ke kedai dan tanya baju kebarung, mereka boleh dapat bajunya sendiri. Baju kebarung juga merupakan pakaian modern fusion kerana ia merupakan kombinasi antara dua jenis pakaian yang berlainan dan dijadikan satu. Okey. Sebelum mengakhiri perbincangan kami, saya ingin mengakhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.